Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua murid-murid? Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, hari ini kita akan teruskan bagi mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1 bahagian akhlak. Okey, jom dah bersedia untuk belajar bersama Ustazah? Okey. Kita lihat tentang standard pembelajaran, iaitu 6.2.1 menyatakan maksud amanah, 6.2.2 menyatakan dalil nakli tuntutan bersifat amanah, 6.2.3 menjelaskan kepentingan bersifat amanah, 6.2.4 menerangkan cara mengamalkan sifat amanah terhadap diri, keluarga dan masyarakat, serta 6.2.5 menghuraikan implikasi tidak amanah terhadap diri, keluarga dan juga masyarakat. Okey, apakah maksud amanah dari sudut bahasa? Iaitu tunai janji. Okey, dari segi istilah, setiap sesuatu yang dipertanggungjawabkan dalam sesuatu urusan. Okey, dalil nakli tentang bersifat amanah, boleh kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 58. Okey, mari baca bersama-sama Ustazah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Okey, terjemahannya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu menunaikan segala amanah kepada ahli yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan hukum antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum secara adil. Okey, jadi jelas di sini Allah menyuruh kita supaya menunaikan amanah dan berlaku adil kepada sesama manusia. Okey, kepentingan sifat amanah. Okey, kenapakah sifat amanah ni penting? Okey, kerana sifat amanah dapat menyebabkan dapat memberi pengurusan yang baik dan lancar kepada setiap segala amalan kita. Okey. Kemudian yang kedua, dipercayai oleh orang lain. Orang yang bersifat amanah akan dipercayai oleh orang lain, manakala orang yang khianat tidak mudah dipercayai oleh orang lain. Okey, kemudian menjadi bukti keimanan kepada seseorang. Okey, tanda orang yang beriman ialah sentiasa memegang amanah. Iza tumina khana. Okey, itu adalah salah satu daripada ciri orang yang munafik. Bila diberikan amanah, dia khianat. Okey, kemudian yang keempat, mudah melintas titian siratul mustaqim. Okey, seterusnya amanah, bagaimanakah kita menunaikan amanah terhadap diri kita? Okey, yang pertama, mematuhi suruhan dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contohnya seperti solat. Jadi sekiranya kita merasakan itu adalah tanggungjawab kita dengan Allah, tanggungjawab kita terhadap diri kita, jadi kita akan sentiasa menunaikan solat. Kita tidak meninggalkan solat sebab kita rasa itu adalah amanah terhadap diri kita. Kemudian memelihara penampilan diri. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita buat akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian berdisiplin dan mematuhi peraturan. Okey, juga adalah satu amanah. Okey, kemudian bersungguh-sungguh dan juga rajin berusaha. Okey, itu juga adalah bagaimana kita melaksanakan ataupun menunaikan amanah terhadap diri kita. Okey, seterusnya implikasi tidak amanah kepada diri, boleh menjejaskan iman. Yang kedua, mendapat kemurkaan Allah, dan yang ketiga, tidak akan dipercayai oleh orang lain. Okey. Seterusnya,
bagaimanakah kita menunaikan amanah terhadap keluarga? Okey? Jadi kita haruslah, yang pertama kita kena taat kepada kedua ibu bapa kita. Ya, sebab ibu bapalah ya yang ibulah yang mengandung kita, yang melahirkan kita, dan juga bapalah ya yang memberi nafkah kepada keluarga kita. Jadi kita sebagai anak kena menunaikan tanggungjawab kepada keluarga. Okey, kemudian menyayangi adik-beradik. Ya, memastikan ahli keluarga menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna dan menegur sekiranya ada kesilapan ataupun ada kesalahan yang dilakukan oleh ahli keluarga. Okey. Seterusnya, apakah kesan sekiranya kita tidak amanah kepada keluarga? Okey, yang pertama akan mencemarkan nama baik keluarga. Yang kedua, hubungan kekeluargaan akan menjadi rapuh. Okey, dibenci oleh adik-beradik ya, dan juga menjadi anak yang derhaka. Okey, seterusnya ialah amanah terhadap masyarakat. Okey, bagaimana kita menunaikan amanah terhadap masyarakat? Okey, yang pertamanya kita haruslah menghormati jiran dan tetamu. Ya. Okey, orang yang paling hampir dengan kita ialah sebenarnya jiran kita ya. Jadi kita kena menghormati jiran kita dan juga kita kena menghormati tetamu yang bertandang ke rumah kita. Okey, kemudian melaksanakan amar makruf dan juga nahi mungkar. Okey, apa dia amar makruf dan nahi mungkar? Ya, amar makruf ialah menyeru kepada kebaikan dan juga nahi mungkar ialah mencegah kemungkaran. Okey, kemudian kita haruslah menyertai aktiviti kemasyarakatan. Ya, contohnya seperti gotong royong. Okey, kemudian sebelum ni kita ada melaksanakan kenduri. Jadi kita kena meringankan tulang ya untuk membantu dan juga merasakan bahawa keberadaan kita dalam masyarakat. Okey. Apakah kesan sekiranya kita tidak amanah kepada masyarakat? Okey, jadi yang pertama, gejala sosial akan berleluasa. Ya, kemudian kehidupan tidak akan aman dan ekonomi negara akan mundur. Ya, contohnya sekiranya berlaku gejala rasuah yang berleluasa, maka ekonomi negara akan runtuh. Ya, disebabkan sifat ataupun sikap yang tidak amanah itu tadi. Okey. Sebagai renungan ya, cuba lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaban. Okey, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke syurga. Sesungguhnya jika seseorang yang sentiasa berlaku jujur, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu akan mengiringi ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, maka ia akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Okey, na'udzubillahi min zalik ya. Jadi hendaklah kita ya pelajar-pelajar ya, ustazah ingatkan juga diri ustazah supaya kita sentiasa menjadi orang yang amanah, orang yang jujur. Ya, sebab bila kita berdusta, okey, selamanya orang tidak akan percaya dengan kita. Okey, jadi itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ustazah harap ya pelajar-pelajar dapat ingat kembali ya apakah isi kandungan yang telah ustazah sampaikan tadi. Ya, jangan lupa ya jadikan sifat amanah ini sebagai amalan dalam kehidupan seharian. Okey, ustazah sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Okey, terima kasih.